selamat sejahtera. Nama saya Marcella Angela Parais. Di sini saya akan membentangkan kajian kami. Dan saya bernama metrik di 20201095035 dari kumpulan 5. Di sini saya akan membentangkan tajuk kajian kami, yaitu masalah pembelajaran pelajar semasa pandemi COVID-19 dan cara-cara mengatasi masalah tersebut. 1 April 2020, KPM mengumumkan kelas secara dalam talian dilaksanakan sehingga kini kerana pandemik COVID-19 yang telah menular di seluruh Malaysia. Pembelajaran secara dalam talian pandemik ini didapati ramai pelajar yang kurang tumpuan dan minat mengikuti kelas dalam talian yang telah dilakukan. Oleh itu, kami telah menemu tugas secara dalam talian guru yang bernama Minius Sunggi dari SMK Nabawan Sabah untuk mengetahui apakah masalah yang dihadapi olehnya dan juga apakah cara mengatasi masalah tersebut. Faktor pertama yang berlaku ialah faktor persekitaran. Situasi persekitaran PDPR ini timbul masalah gangguan di mana ibu bapa tersebut ataupun keluarga tersebut telah menyuruh pelajar untuk melakukan kerja di rumah, ataupun terutama pelajar perempuan yang selalu diberi kerja untuk menjaga anak-anak ataupun untuk memasak ataupun membuat kerja rumah. Selain itu, suasana bising juga yang berlaku di kawasan rumah akan mengganggu pembelajaran dan pengajaran pelajar. Oleh itu, mereka tidak akan dapat fokus dalam kelas kerana suasana. Seterusnya, bagi SOP penggiliran pelajar untuk datang ke sekolah yang telah diwujudkan, itu mengganggu proses pembelajaran pelajar. Terima kasih, itu sahaja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Farsha Nazlin akan bentangkan faktor kedua dan faktor ketiga yang menyebabkan pelajar kurang memberikan fokus ketika proses pembelajaran di atas talian berlangsung. Baik. Jadi faktor kedua melibatkan faktor emosi yang mana pelajar dengan bilangan adik-beradik yang ramai cenderung untuk tidak dapat memberikan fokus yang penuh ketika dalam kelas. Seterusnya, mereka juga cenderung untuk belajar pada waktu malam kerana waktu tersebut lebih sunyi dan mereka memberikan fokus dengan lebih baik. Dan akhir sekali, mereka juga lebih suka untuk melakukan proses pembelajaran secara bersemuka kerana mereka dapat berbincang dan faham dengan lebih baik. Faktor ketiga ialah faktor fizikal yang mana mereka mempunyai faktor fizikal di rumah dan di sekolah. Baik, di rumah tanpa meja dan kerusi belajar yang sesuai, mereka tidak dapat membina suasana pembelajaran yang lebih baik, dan bagi aspek kesihatan pula, memandangkan mereka sedang belajar di rumah, maka kesihatan mereka lebih terjamin. Bagi persekitaran fizikal di sekolah pula, meja belajar disusun secara berasingan dan pelajar diminta untuk sentiasa memakai pelitup muka. Tidak hanya itu, pelajar juga dihadkan pergerakan mereka dari berkumpul sesama rakan, menyebabkan mereka tidak dapat berbincang tentang urusan pembelajaran seperti kebiasaannya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iwani binti Muhammad Nur akan meneruskan lagi dengan faktor kewangan. Pertama sekali, sumber kewangan sangatlah penting dalam kehidupan hari ini. Hal ini kerana kehidupan hari ini sangatlah memerlukan wang ringgit untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ataupun wang ringgit ini juga diperlukan untuk mendapatkan keperluan dan kehendak seseorang. Misalnya dalam
konteks pembelajaran atas talian pada hari ini, guru dan pelajar memerlukan RM1 untuk membeli dan meneruskan kuliah untuk mendapatkan capaian internet yang baik dan lancar. Seterusnya, pelajar perlu berbelanja untuk membeli data bagi memastikan capaian internet mereka terus aktif. Tambahan pula, setiap pelajar dan guru adalah tinggal di kawasan yang berbeza. Jadi, sesetengah kawasan tidak mempunyai plan internet yang baik. Kawasan kediaman mereka bergantung kepada jenis plan yang mempunyai internet yang tinggi. Oleh itu, faktor kewangan ini adalah memberi cabaran yang besar kepada pelajar untuk menjalankan sesi pengajaran pembelajaran secara atas talian sampai mempengaruhi aspek pembelajaran mereka. Seterusnya adalah faktor kemudahan internet. Jaringan internet pada masa kini tidak asing lagi dalam kehidupan semua orang. Dan kehidupan hari ini, masyarakat pada alaf milenium ini sangatlah mudah untuk mendapatkan maklumat melalui internet. Oleh itu, internet yang ada pada masa ini memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak kira tempat dan waktu. Misalnya dalam konteks pembelajaran hari ini, capaian internet di kawasan pedalaman agak rendah berbanding di kawasan bandar. Oleh itu, pelajar suka untuk mengikuti kelas online dan lebih-lebih lagi dalam penghantaran kerja dan tugasan yang diperlukan oleh guru. Oleh itu, jaringan internet tidak terpancar ke semua kawasan kediaman para guru dan pelajar. Disebabkan itu, guru terpaksa untuk mengadakan pengajaran dan pembelajaran secara offline, iaitu menghantarkan alat bantu mengajar di pondok-pondok keselamatan sekolah. Faktor yang keenam ialah faktor kaedah pengajaran. Faktor ini berlaku dalam dua keadaan, yaitu pengajaran dalam talian dan pengajaran dalam kelas. Pengajaran dalam talian menyebabkan guru bergantung sepenuhnya kepada platform atas talian seperti aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan sebagainya. Guru juga memberikan latihan dan tugasan menerusi aplikasi tersebut. Pengajaran dalam talian juga menyebabkan guru lebih banyak bercakap dan kurang penglibatan daripada pelajar. Pengajaran dalam kelas pula memerlukan pergerakan yang terhad berikutan pematuhan SOP yang ketat. Oleh sebab itu, pengajaran guru berubah, yang mana guru hanya duduk dan bercakap dan tiada penglibatan secara fizikal oleh murid. Hal ini menyebabkan murid kurang berminat dengan pengajaran guru, yang akhirnya memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Faktor yang ketujuh ialah faktor bahan bantu mengajar. Sebagai contoh, pengajaran dalam talian menyebabkan guru menggunakan aplikasi online untuk menyampaikan ilmu. Misalnya, guru menggunakan saluran YouTube untuk mengajar. Hal ini menyebabkan ada segelintir pelajar yang tidak dapat mengakses aplikasi tersebut, dan hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran. Dalam kelas pula, guru menggunakan buku teks dan slide pembentangan sebagai bahan bantu mengajar dan tiada penglibatan secara fizikal oleh murid. Sebagai contoh, pelajar melaksanakan kerja kursus hanya berpandukan kepada buku teks, bantuan guru maupun internet. Hal ini menyebabkan pelajar tidak berpeluang untuk meneroka persekitaran dalam menjalankan kajian mereka, dan hal ini secara tidak langsung telah memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Faktor kurikulum juga memainkan peranan dalam mempengaruhi masalah pembelajaran pelajar, khususnya dalam pembelajaran mengikut subjek-subjek tertentu. Subjek-subjek yang melibatkan pengiraan, pembentukan graf dan penulisan esei seperti subjek pengajian am dianggap susah untuk difahami oleh pelajar. Tambahan pula, pembelajaran dilaksanakan secara atas talian yang menyukarkan pelajar bagi memahami silibus subjek ini dengan baik.
Perkara ini menyebabkan segelintir pelajar tidak menghadiri kuliah dan akhirnya menjejaskan pembelajaran mereka. Oleh itu, subjek sebegini memerlukan penerangan yang lebih jelas bagi memastikan kesemua pelajar memahami silibus mata pelajaran. Seterusnya adalah faktor rakan sebaya. Faktor rakan sebaya dalam kajian ini berlaku dalam dua keadaan, iaitu di rumah dan di waktu kelas. Semasa pandemik, pengaruh rakan sebaya itu kurang dari segi pembelajaran ketika di rumah. Hal ini kerana pelajar terikat dengan pembelajaran atas talian yang memerlukan tanggungjawab ke semua pelajar, terutamanya dalam tugasan berkumpulan. Namun ada juga beberapa kekangan, iaitu apabila pengaruh rakan sebaya itu muncul ketika rakan-rakan yang lain sering mengajak pelajar untuk bermain e-games. Oleh itu, walaupun pelajar berada di rumah, faktor rakan sebaya boleh berlaku, namun gangguan itu agak kurang berbanding ketika pembelajaran secara bersemuka. Hal ini kerana ketika pembelajaran dilaksanakan di bilik darjah, pengaruh rakan sebaya itu berlaku, lebih-lebih lagi jika mereka berada di dalam aktiviti perkumpulan. Namun pengaruh faktor rakan sebaya ini terpulang kepada penerimaan pelajar itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah faktor gaya penyampaian guru yang mempengaruhi masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik ini. Hal ini kerana ramai pelajar yang suka akan guru yang proaktif dalam pengajaran, seperti pengajaran yang melibatkan pergerakan mendekati pelajar, suara yang jelas, penampilan dan perwatakan yang baik dan sebagainya. Namun disebabkan pandemik, kebanyakan pembelajaran dilakukan secara atas talian menyebabkan gaya pengajaran tersebut tidak berlaku. Perkara ini menjejaskan tumpuan pelajar kerana guru terpaksa menghadkan pergerakan mereka, malah gaya penyampaian guru pun turut berubah. Ditambah lagi dengan gaya pengajaran guru yang tidak membuka kamera dalam PDPR semata-mata untuk menjimatkan data. Dengan erti kata lain, pembelajaran online menyebabkan pembelajaran itu agak kaku kerana guru lebih banyak bercakap. Cara mengatasi masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19. Di sini terdapat beberapa peranan bagi mengatasi masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19. Peranan yang pertama adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anak-anak mereka semasa proses pembelajaran secara atas talian berlangsung. Seterusnya, peranan ibu bapa juga terdapat daripada dua aspek, iaitu aspek material dan juga aspek sokongan moral. Dari segi aspek material, ibu bapa perlu menyediakan kemudahan kelengkapan alat tulis dan juga kemudahan gadget seperti telefon bimbit, tablet ataupun komputer bagi memudahkan anak mereka untuk mengikuti sesi pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, dalam aspek sokongan moral pula, ibu bapa perlu memberikan nasihat dan juga dorongan kepada anak-anak mereka. Sokongan dan dorongan ini mampu meningkatkan cara mereka mengendalikan proses pembelajaran dan pengajaran dari segi kognitif, emosi, sosial dan juga kerohanian anak, dan akhir sekali mereka akan meningkatkan pencapaian akademik anak-anak mereka. Guru juga berperanan dalam mengatasi masalah pembelajaran pelajar di mana mereka perlu sentiasa peka dengan reaksi pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ini berlangsung. Dengan ini mereka dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar mereka. Kebanyakan masalah yang dihadapi pelajar ketika COVID-19 ini adalah masalah pencapaian internet yang lemah dan juga mereka tidak mempunyai kemudahan gadget untuk menyertai kelas. Oleh itu, peranan guru yang seterusnya adalah mereka perlu mengutamakan keperluan pelajar. Selaras dengan masalah pelajar masa kini, guru perlu membantu mereka dengan menyediakan model pengajaran yang mengandungi nota serta tugasan lengkap dan diserahkan kepada pelajar mereka. Seterusnya, guru juga perlu sentiasa berkomunikasi dengan pelajar kerana pelajar akan mengalami masalah tumpuan ataupun fokus ketika menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara maya ini. Hal ini kerana terdapat banyak gangguan dan juga halangan apabila berada di rumah. Oleh itu, guru-guru seharusnya menjalankan inovasi berkaitan dengan kaedah pengajaran yang menarik minat. Saya Rani Sikin, nomor kad matrik saya ialah di 20201093-979. Peranan sekolah. Pihak sekolah perlu mengadakan program cakna ziarah bagi menziarahi pelajar yang mempunyai masalah dan mencoba untuk membantu mereka dalam bentuk kewangan seperti
beasiswa kepada pelajar yang layak menerima. Selain itu, untuk memberi dorongan kepada pelajar dalam bentuk akademik, pihak sekolah perlu mengadakan Hari Kecermelangan bersama PIBG bagi memberi dorongan positif kepada pelajar untuk meningkatkan akademik mereka, serta mereka merasa dihargai sekiranya mereka mendapat anugerah atas pencapaian yang mereka lakukan. Bagi peranan masyarakat pula, mereka perlu memberi kerjasama untuk mengadakan kelas tuition secara percuma kepada pelajar agar membantu mereka mengatasi masalah agar lebih memahami subjek yang dipelajari. Selain itu, program rukun tetangga juga memainkan peranan bagi memenuhi keperluan asas pelajar seperti makanan, pakaian, dan sebagainya agar pelajar lebih selesa untuk belajar. Dan seterusnya, pemimpin di kampung tersebut perlu memainkan peranan agar memastikan suasana di kampung tersebut sentiasa aman dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Kidrami Yusdi dengan nombor metrik D200109314 akan membentangkan tentang peranan rakan sebaya dan juga membentangkan tentang kesimpulan. Terdapat 3 peranan rakan sebaya iaitu mengadakan aktiviti kumpulan, kongsi kaedah pembelajaran dan membantu rakan yang tercicir. Kita sebagai seorang rakan perlulah mengadakan aktiviti secara berkumpulan dengan rakan-rakan kita supaya dapat mengadakan pembelajaran ataupun aktiviti yang berasaskan ilmiah dan lebih bermanfaat ataupun lebih dikenali sebagai study group. Kemudian, kita perlulah kongsi kaedah pembelajaran seperti yang kita tahu. Semasa pandemik COVID-19 ini, kita melalui proses pembelajaran secara dalam talian. Sebahagian daripada kita tidak dapat menyelesaikan diri dengan baik. Oleh itu, kita sebagai seorang rakan perlulah membantu rakan-rakan kita untuk menyesuaikan diri dengan lebih pantas tentang pembelajaran dalam talian. Kemudian membantu rakan yang tercicir. Kita mestilah mengambil peranan ini meskipun itu bukan peranan kita sebagai seorang pelajar. Kita perlulah bantu guru kita yang berada berjauhan dari kita kerana tidak dapat memantau praktisi rakan-rakan kita. Oleh itu, kita sebagai seorang rakan perlulah mengambil tindakan dengan menolong rakan-rakan tercicir supaya dapat menguasai semula pembelajaran harian walaupun secara dalam talian. Kemudian kita teruskan ke kesimpulan. Terdapat pelbagai cara penyelesaian yang boleh dilakukan oleh lapisan masyarakat kita untuk memastikan masalah pembelajaran akibat pandemik COVID-19 tidak berlarutan. Sehubungan dengan itu, saya harap semua pihak terutamanya guru, murid dan ibu bapa dapat memainkan peranan dengan baik agar pembelajaran kita kembali stabil dan terus berjuang menyaingi negara-negara lain meskipun dalam situasi pandemik sebegini. Dengan berakhir pembentangan itu, maka selesailah slide kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.